Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kini kita kembali semula ke program Tadarus Interaktif bersama saudara Muslim, Anjuran Perikir Kebangsaan, siri yang kedua. Marilah kita sama-sama kita menghadiahkan Al-Fatihah kepada sahabat kita, iaitu Abdul Rahman Luis bin Abdullah, yang mana beliau telah kembali ke rahmatullah. Dan apa yang kita maklum, pada siri yang pertama beliau telah berada bersama kita, yang mana kita sama-sama telah bertadarus bersama dengan beliau. Maka pada siri yang kedua ini beliau sudah tiada. Oleh itu marilah kita sama-sama membacakan Al-Fatihah, kita sedekahkan kepada beliau. Mudah-mudahan roh beliau berada bersama dengan orang-orang yang beriman, dan kita mengharap juga supaya beliau mendapat ketenangan di sana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. InsyaAllah tuan-tuan, kepada siri kali ini kita akan sambung tadarus kita dengan bermula surah Al-Insyirah. Ya tuan-tuan, sebelum kita nak memulakan, saya akan memaklum pada tuan apa itu makna insyirah. Makna insyirah itu adalah lapangnya dada. Okey, insya-Allah kita akan baca sama-sama. Lepas kita baca sama-sama, barulah saya akan terjemahkan makna ayat, dan kita akan disusuli dengan asbabun nuzul. Seterusnya kita akan sama-sama menghayati pengajaran ayat tersebut. Okey, insya-Allah kita mula dengan bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak. Alladhi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab. Fa idza faragta fansab. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Alhamdulillah. Ya, kita sama-sama telah berjaya membaca surah Al-Insyirah. Sekarang ini, marilah kita sama-sama menghayati maknanya tersebut. Ayat pertama,
Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu, wahai Muhammad. Ayat yang kedua, wa wada'na 'anka wizrak. Dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu. Ayat yang ketiga, allazi anqadha dhahrak. Yang membererti tanggungjawabmu dalam menyampaikan dakwah. Yang keempat, wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami telah meninggikan bagimu sebutan namamu dengan mengurniakan pangkat nabi dan pelbagai kemuliaan. Ayat yang kelima, fa inna ma'al usri yusra. Iaitu, oleh itu, maka tetapkanlah kepercayaanmu bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Dan yang keenam, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Dan ayat yang ketujuh, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. Apabila engkau telah selesai daripada sesuatu amal soleh, maka bersungguh-sungguhlah engkau berusaha mengerjakan amal soleh yang lain. Yang terakhir sekali, wahai sahabat-sahabat sekalian, wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu sahajalah hendaknya engkau berharap. Alhamdulillah, inilah dia makna ayat insyirah. Sekarang ini sama-samalah kita melihat apa ataupun asbabun nuzul. Setiap ayat-ayat Al-Quran ini, setiap ayat-ayat Al-Quran ada sebabnya diturunkan. Maka insya-Allah dengan surah Al-Insyirah ini sama-sama kita tengok, ya, surah ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila berjaya menghadapi pelbagai kesulitan dan kepayahan yang berpunca daripada orang-orang kafir. Kemudian baginda mendapatkan kelapangan dan kemudahan, iaitu setelah baginda mengalami kemenangan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ turun ayat, bergembiralah kalian kerana akan datang kemudahan bagi kalian, iaitu satu kesusahan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. InsyaAllah tuan-tuan, inilah dia di antaranya asbabun nuzul. Maka di zaman kafir Quraisy, mereka mengganggu, ya, dakwah Nabi. Ya, mereka ini mengganggu dakwah Nabi, maka di situ Allah turunkan, ya, ketenangan kepada Nabi dengan surah Al-Insyirah. Daripada ayat ini dapatlah kita sama-sama mengambil pengajaran. Yang pertama, Allah itu Maha Adil. Wahai sahabat-sahabatku sekalian, Allah itu Maha Adil. Tidak sesekali Dia meletakkan sesuatu ujian di luar kemampuan makhluknya. Nak cerita di sini, Allah tu tahu, ya, kemampuan kita. Maka Allah akan uji kita mengikut kemampuan kita. Dan ayat yang seterusnya, Allah mengajar makhluknya bersabar. Dan yang paling penting sekali, ya, percaya dengan janji Allah. Cuba sahabat sekalian bayangkan, andai kata kita ni tidak yakin bahawa kemudahan pasti akan datang selepas kesusahan. Pasti kita akan cepat menenting. Betul tak? Betul. Kan? Betul. Kalau kita tak ada keyakinan atau satu perasaan bahawasanya tak ada pertolongan, maka di sini kita akan cepat menenting. Kita akan cepat mengamuk. Kita akan cepat give up, putus asa dan sebagainya. Tak tenang. Tak tenang. Tetapi Allah telah memberikan ketenangan pada kita. Allah telah memberikan petunjuk dalam Al-Quran bahawasanya selepas diuji, ya, Allah akan beri kemenangan. Ya, selepas, ya, kemenangan ataupun kesenangan. Inilah yang perlu kita faham supaya kita sentiasa bersabar dan mengharapkan pertolongan Allah.
pertolongan Allah pasti akan datang selepas kita banyak bersabar. Ya, insya-Allah. Ini penting ni. Di sini juga mengajar kita supaya jangan cepat putus asa. Dan seterusnya, ayat ke-7 surah ini mengajar kita untuk bersifat sistematik. Subhanallah. Betapa Islam itu agama yang memberi panduan untuk penganutnya, bukan hanya perintah untuk melakukan ibadat semata-mata. Ini menunjukkan betapa syumulnya, betapa sempurnanya agama Islam itu. Ilmu pengurusan yang boleh dipelajari daripada ayat ini ialah kita sebagai manusia atau sebagai seorang yang bekerja, kita perlu menyenaraikan kerja kita dan melaksanakannya mengikut keutamaan. Apabila selesai satu kerja, barulah kita melakukan kerja yang seterusnya. Nampak tak? Allah ajar kita bagaimana bersistemnya Islam itu. Masya Allah. Ya, kita utamakan yang mana lebih utama dan seterusnya kita meneruskan pekerjaan kita. Tak adalah kita kelang kabut. Ya, hidup kita lengkap dengan bersistem. Dan ayat seterusnya, Allah menyuruh kita bersungguh dalam melakukan amal soleh. Ya, bersungguh-sungguh inilah masanya untuk kita bermuhasabah. Saya mengingatkan diri saya sendiri untuk turut mengubah diri, ya, supaya lebih bersungguh-sungguh dalam pekerjaan. Kadang-kala memang kita sudah siapkan sesuatu kerja, tapi adalah cukup usaha yang kita curahkan. Betulkah cara kita menyiapkan kerja? Adakah unsur leka dan lalai dalamnya? Nampak tak? Dan sama-samalah kita renungkan. Ayat ni cukup cantik. Kan? Kita ingat kita dah okey. Rupa-rupanya dalam pekerjaan kita leka, kita lalai, kita cuik tulang. Kan? Cukup time, kita balik. Di sinilah Allah mengajar kita sifat jujur dan amanah. Dan akhir sekali, wahai sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Allah, ayat ini menegur kita, menyuruh kita agar memohon kepada Allah untuk mendapatkan perkara yang kita inginkan. Ya, satu perkara yang saya terfikir kaitan antara ayat 7 dan ayat 8, ya, kaitan antaranya adalah usaha yang bersungguh-sungguh dengan amalan berdoa. Ini menunjukkan bahawa tak ada jalan pintas untuk berjaya. Nampak? Tidak ada jalan pintas untuk kita berjaya. Ia perlu dirintis dengan usaha yang mantap dan akhirnya barulah kita berdoa dan bertawakal kepada Allah SWT. Apa pun dalam hidup kita, kita takkan dapat dengan segera. Ya, kita perlu berusaha, ikhtiar, dan barulah kita berdoa dan bertawakal kepada Allah. Ya, kita tak boleh terus bertawakal kepada Allah. Kena ingat, wahai sahabat-sahabatku sekalian, kena usaha dulu. Usaha dan akhirnya kita bertawakal. Ini apa pun tak ada, terus nak bertawakal kepada Allah. Ini yang tak betul dalam Islam. Ya, kena ingat, Allah bagi kita kudrat, Allah bagi kita semua yang lengkap, kita kena usaha terlebih dahulu. Dan kita tawakal. InsyaAllah Allah akan bagi apa yang kita inginkan. InsyaAllah, itulah dia serba sedikit, ya, pengajaran yang perlu kita ambil, ya, tentang surah Al-Insyirah. InsyaAllah tuan-tuan, sekarang ini kita akan mulakan tadarus kita seorang demi seorang. InsyaAllah kita mulakan dengan Puan Rosanne. InsyaAllah saya akan mula dan Puan Rosanne ikut. InsyaAllah mana yang salah kita sama-sama memperbetulkan dia. Okey. Saya minta Puan Rosanne dengar saya baca, lepas tu Puan ikut, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita ni kena bersyukur kepada Allah Ta'ala. Walaupun kita ni baru masuk Islam, bukan lahir sebagai seorang Islam, tapi kita mampu menguasai bacaan. Mungkin ada kesilapan sebab kita lahir bukan lidah kita terus lidah Arab. Kan? Bukan lidah-lidah lahir Islam. Kita lidah-lidah Cina, lidah India, lidah Filipin, lidah Siam, semua ada. Saya lidah India, kan? So alhamdulillah kita berusaha juga untuk memperbaiki bacaan kita. Oleh itu, untuk Puan Rosanne, kalau boleh ro tu cuba tebalkan sikit.
Okey. Bukan ra. Ra. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Kan ada sedikit perubahan tu. Ra kepada ra. Ya, sebab kita selalu baca ra. R-A-Ra. Tapi bahasa Arab, dia ra. Okey. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Masya Allah. Sekali lagi kalau boleh, ra lembutkan sikit belakang tu. Kaf itu kena nipiskan dia. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Sadrak. Tu dia. Rak. Buka sikit. Sadrak. Ulang balik. Alam nashrah laka sadrak. Tu dia. Ayat yang kedua. Wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na anka wizrak. Alhamdulillah. Maka kita berpindah kepada Puan Norisma. Alhamdulillah. Kita ni membetulkan. Nak dapat kesempurnaan makan masa panjang. Ini kita bertadarus. InsyaAllah. Ayat yang ketiga. Allazi anqadha zahrak. Allazi anqadha zahrak. Tu dia. Sekali lagi. Allazi anqadha zahrak. Tu dia. Ayat ke seterusnya. Wa rafa'na laka zikrak. Wa rafa'na laka zikrak. Tu dia. Alhamdulillah. Sekarang kita berpindah kepada sahabat kita Abdul Ghani, insya-Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Masya-Allah, tabarakallah. Ayat seterusnya, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Masya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih sahabat kita Abdul Ghani. Sekarang ni kita pergi kepada Muhammad Ausam, insya-Allah. Fa idza faraghta fansab. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza farugta fansab. Masya-Allah, inilah kita keunikannya. Perlainan lidah, lain cara bacanya. Tapi alhamdulillah, kita kena bersyukur, kita berusaha juga. Okey, Encik ni sahabat kita Ausam. Fa idza faragh. Fa iza farugta fansab. Masya-Allah. Dan akhir sekali, wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Rabbika farghab. Rabbika farghab. Kita ulang sekali lagi. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Farghab. Wa ila rabbika farghab. Alhamdulillah. Alhamdulillah tuan-tuan. Ini kemampuan kita. Kita berusaha juga untuk memperbetulkan. Jangan give up. Memang ada kesilapan sebab kita ni lahir bukannya Islam. Kita alhamdulillah bersyukur sangat-sangat. Walaupun kita tak mampu, kita cuba juga untuk memperbetulkan bacaan. InsyaAllah, ya, kita baru masuk Islam. Mana mungkin, InsyaAllah, bila mana kita teruskan baca Al-Quran, sedikit demi sedikit, akhirnya InsyaAllah, kita mampu untuk menguasai bacaan Al-Quran beserta dengan tajwidnya, makhrajnya dan sifat-sifat hurufnya.
InsyaAllah kita akan sambung semula ke surah At-Tin. InsyaAllah.